Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam malam kesempatan ini kita dapat sekali lagi bersama untuk membicarakan tajuk kesan domino kejahatan Granada, dan barangkali merupakan satu perbincangan lanjutan daripada perbincangan kita yang lalu. Dan marilah kita mulakan dengan ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tadha'aka al-yahudu wan-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna Allaha huwal huda wa in taba'tahum badalladzi ja'aka min al-'ilmi wa laka min Allahi min waliyyin wa nasir. Surah Al-Azim, Al-Baqarah. Dan tidak mungkin Yahudi dan Nasara akan redha padamu selama-lamanya, sehinggalah kamu mengerti agama mereka, dan katalah bahawa petunjuk itulah petunjuk Allah, dan sekiranya kamu mengerti hawa nafsu mereka selepas datang pada kamu ilmu, maka kamu tidak ada pelindung dan tidak ada penolong. Inilah perkataan Allah SWT kepada kita semua, bahawa dua kumpulan ini, Yahudi dan Nasara, tidak akan redha pada kita selagi kita tidak mengerti mereka. Dan inilah yang ditunjukkan dalam sejarah Granada. Dan kita lihat sedikit dalam sejarah Granada. Granada terletak di kawasan selatan semenanjung Iberia, Spanyol. Dan kita lihat dalam tahun 1492, penyerahan kota Granada kepada Raja Kristian Ferdinand Isabel ialah satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini diikuti oleh kejatuhan yang lain yang kita akan lihat insyaAllah selepas ini. Dan dia merupakan satu usaha yang berterusan daripada gereja untuk mengalahkan Islam sejak daripada peperangan Salib yang pertama. Dan kita lihat apabila sebaik saja kejatuhan Granada, maka mereka telah mengeluarkan satu dekri, satu perintah titah bahawa umat Islam tidak boleh tinggal di Spanyol. Dan oleh sebab itu mereka harus keluar daripada Spanyol, dan mereka yang tertinggal sama ada mati ataupun Kristian. Inilah yang mereka tunggu selama 800 tahun. Mereka merangka dan merancang selama 800 tahun untuk mengalahkan Islam. Dan pada 2 Januari 1492, maka kerajaan Islam terakhir di Granada telah jatuh ke tangan Kristian Katolik. Dan kita lihat, sebagaimana yang kita lihat dalam kuliah lalu barangkali, umat Islam telah meninggalkan Spanyol, tanah tumpah darah mereka selama 800 tahun, dan mereka meninggalkan dan menuju ke Morocco ataupun Algeria ataupun ke Afrika Selatan, ke Afrika Utara, dan juga negara-negara lain. Seramai 300,000 pada 2 tahun yang pertama, mereka telah berhijrah untuk menyelamatkan agama dan nyawa mereka sendiri. Dan selepas itu kita lihat penyiasaan demi penyiasaan yang dilakukan oleh gereja ke atas umat Islam cukup menyayat hati. Mereka ditahan, dibunuh, dibakar. Dan apakah sebabnya mereka melakukan ini? Kita tidak boleh faham apakah yang mereka lakukan ini sekiranya kita tidak kembali pada sejarah lebih awal. Sejarah permusuhan ataupun peperangan di antara Islam dengan Kristian yang berlaku sejak daripada Perang Salib yang pertama. Malam ini kita bukakan dada dan perasaan kita. Kita cuba kembali pada sejarah bagaimanakah kedua agama besar dunia ini telah berkonflik sejak begitu lama. Dan kejahatan Granada disambut dengan begitu gembira oleh sedunia. Seluruh dunia Katolik merayakan kemenangan mereka ke atas umat Islam. Dan perkara ini dirayakan setiap tahun. Setiap tahun sejak tarikh 2 Januari, mereka akan merayakan kemenangan mereka ke atas Islam. Dan inilah yang dirayakan oleh seluruh umat Katolik dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat kenapakah mereka begitu zalim ke atas umat Islam. Dia ada hubungan dengan pengisytiharan Perang Salib yang pertama. Perang Salib yang pertama diisytiharkan oleh Paus Urban yang kedua pada tahun 1095. Dan dia menggeserkan seluruh negara Eropah bersatu untuk memerangi Islam. Dan kita kenal ucapannya ketika dia melancarkan perangan ini, dia mengatakan bahawa wahai umat Kristian Katolik dunia, mari bersatu untuk menghancurkan Islam. Dan siapa yang perang di daratan, di lautan, akan mendapat keampunan, dan saya akan berikan keampunan pada mereka. Sebab dalam agama Katolik,
Paus memberikan ruang, mempunyai hak untuk mengampunkan manusia. Dan dia mengatakan alangkah hinanya kita apabila kita kalah, kita agama yang benar. Dia kata dia agama benar. Dan kita dikalahkan oleh orang yang menyembah syaitan. Masya Allah. Dia kata Islam ialah penyembah syaitan. Tuan-tuan yang saya hormati. Inilah sebenarnya permusuhan di antara Kristian dengan Kristen. Mereka tidak dapat mendapat kebenaran yang Allah sampaikan melalui Rasulullah. Dan kebanyakan paus mereka memusuhi Islam di atas dasar apa yang sampai kepada mereka itu tidak sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan di antara paus mereka, tuan-tuan, bukan semua yang masuk Islam, tetapi ada yang meluk Islam. Di antara paus yang meluk Islam ialah paus yang pertama. Ketika zaman Rasulullah bernama Paus Aronus yang menjadi penasihat kepada Raja Hercules. Raja Hercules ini berperang dengan Rasulullah dalam peperangan Tabuk, perang terakhir Rasulullah. Rasulullah mengutuskan surat kepada Hercules menyatakan, datanglah kita bersama-sama pada kalimah yang sama, yang kita tidak menyembah selain pada Allah. Dan dia sedang menunggu Rasulullah. Dalam kitab Injil mereka menyatakan bahawa Rasulullah akan dilahirkan di Madinah. Sekarang surat Rasulullah sampai ke tangan Hercules. Lalu Hercules bertanya kepada pausnya Uranus, apakah surat yang saya terima ini datang dari Rasul yang sebenarnya? Maka jawab Paus Uranus, ya, itulah Nabi yang kita sedang tunggu, dan tuanku harus serahkan kerajaan tuanku kepada Nabi tersebut. Ya, kata Hercules, saya akan serahkan kerajaan ini kepada Rasul yang baru dilantik oleh Allah SWT. Tetapi tuan-tuan, syaitan tetap memain peranan dia. Ketika Hercules hampir beriman, dia telah dihalang oleh pembesarnya, menyebabkan dia telah berpatah balik dan tidak jadi untuk meluk Islam, tetapi Paus Uranus dalam sejarah Islam, dia adalah tokoh gereja pertama yang berislam. Tetapi Paus Urban ini datang kemudian. Kalaulah Paus Uranus dapat melihat kebenaran Rasulullah, tapi sayang, Paus yang melancarkan serangan salib ke atas umat Islam ini, dia tidak mengikuti jejak langkah dari Paus Uranus yang mengakui kerasulan Rasulullah. Di antara paus-paus Vatikan, tuan-tuan, ada beberapa paus yang telah memeluk Islam. Antaranya lah paus yang ke-6, Paus Paul ke-6 yang mati pada tahun 1962, baru saja meninggal. Dia telah memeluk Islam dan dia telah dibunuh dengan arsenik. Dan inilah kita lihat bagaimanakah apabila paus sebagai agama tertinggi Kristian, mereka Katolik maksud saya, mereka dapat melihat kebenaran apabila Allah berikan hidayah kepada mereka. Tetapi dalam konteks peperangan salib ini, tuan-tuan, peperangan salib berlaku selama berkali-kali. Dan kita lihat dalam peperangan salib yang pertama yang dilancarkan oleh paus tadi, mereka kalah dengan teruknya. Umat Islam menguasai peperangan ini dengan sempurna. Teknologi yang dipunyai umat Islam sangat tinggi berbanding dengan teknologi yang dipunyai oleh Barat. Barat tidak ada teknologi ketika itu. Dan peperangan salib yang kedua, mereka sangat dahsyat, yang berlaku pada tahun 1212. Dan ketika itu kita lihat mereka menderita kekalahan di tangan umat Islam begitu dahsyat. Kemudian mereka menderita kekalahan dalam peperangan salib yang ketiga yang dipimpin oleh Salahuddin Ayyubi. Dalam perang salib ketiga, seluruh Eropah bergabung tenaga, tetapi mereka masih kalah. Inilah dendam mereka apabila mereka menguasai Granada. Mereka membalas dendam dengan membunuh umat Islam beramai-ramai. Sebab mereka telah mencuba 800 tahun untuk menguasai umat Islam, tetapi umat Islam tetap unggul ketika itu, ketika Islam membina satu tamadun yang besar dalam sejarah dunia. Tuan-tuan, kita lihat. Mereka begitu derita selepas mereka kalah dalam perang salib. Mereka kalah lagi pada raja bernama Absalan. Absalan ialah raja Seljuk yang terkenal. Dan mereka kalah begitu kecewa apabila mereka menentang Absalan dan Absalan telah mengalahkan tentera salib. Dan ini mengecewakan mereka. Ini berlaku dalam kurun yang ke-13. 12. Dan demikian mereka kalah lagi di tangan raja terkenal Al-Malik Zahir Rukunuddin Barbar Mamluk, raja Mesir yang bertembung dengan tentera salib di Palestin, di Syam. Dan ketika itu tentera salib dibantu oleh tentera Tatar. Tatar yang tak pernah kalah sebelum itu bergabung dengan tentera salib, tetapi dikalahkan oleh raja Malik Zahir ini yang terkenal dalam sejarah Islam. Dan penderitaan mereka bertambah demi bertambah. Daripada kekalahan dalam siri perang salib, mereka kalah di tangan Absalan, mereka kalah di tangan Barbas, dan mereka kalah berkali-kali sehinggalah mereka menang selepas kekalahan Granada, dan mereka melakukan kezaliman yang melampaui batas kemanusiaan. Dan kita lihat lagi, dan mereka cukup
kecewa apabila Sultan Ahmad Al-Fatih membuka Balkan, negara Bosnia, negara Balkan, Serbia dan lain-lain. Maka mereka dialu-alu oleh mazhab ortodok. Rakyat daripada mazhab ortodok mengalu-alukan kedatangan Khalifah Islam sebab Islam memberikan keadilan. Mereka lebih cintakan Khalifah Islam daripada paus mereka sendiri. Daripada raja yang dilatih oleh gereja mereka sendiri lebih zalim, dan mereka terkenal dengan kezaliman mereka terhadap rakyat mereka sendiri, sehingga apabila Utsmaniyah yang dipimpin oleh Al-Fatih telah masuk ke Balkan, mereka menerima Al-Fatih jauh daripada mereka terima raja mereka sendiri. Dan Battle Turkish Tavern dan Paus Tiara menggambarkan mereka sangat sayang kepada umat Islam. Mereka ialah orang ortodok, Kristian ortodok. Dalam Kristian ada beberapa mazhab, tuan-tuan. Ada ortodok, ada Katolik, dan ada Protestan yang datang kemudian, dan lain-lain. Dan mereka ini bukan bersama dalam satu kesatuan, tapi mereka berpecah. Dan kita lihat, ginilah keadaan mereka derita apabila umat Kristian lebih memilih Islam daripada mereka sendiri. Dan kita lihat mereka telah mengeluarkan, apabila mereka menang di Granada pada tahun 1598, mereka mengeluarkan pengisytiharan oleh raja yang mengganti Kapadenan. Dia mengatakan umat Islam harus dibunuh sepenuhnya di dunia. Tidak boleh terkecuali. Tidak ada seorang umat Islam yang harus dibiarkan hidup. Dan siapa yang dapat membawa kepala umat Islam ke sini akan dibayar oleh negara. Negara Sepanyol akan memberikan bayaran yang tinggi kepada setiap kepala yang dibawa sebagai persembahan kepada raja. Sebab raja ini sangat memusuhi Islam. Dan itulah sejarah yang pahit yang harus kita sebut. Ini bukan prejudis, ini bukan perkauman, tetapi dialah sejarah. Kita mengulang sejarah. Sejarah yang benar yang ditulis oleh pihak yang bertanggungjawab. Tuan-tuan, inilah sebab mereka sangat dendam kepada Islam, sebab mereka berusaha 800 tahun untuk mengalahkan Islam, dan akhirnya kekalahan Granada telah berlaku. Dan apabila mereka menguasai Spanyol, mereka akan segera ke Morocco. Tetapi mereka sekali kecewa sebab mereka dikawal oleh kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah masih bertahta ketika itu, dan tentera Osmaniyah mengawal mereka supaya mereka tidak lepas ke Laut Mediterranean. Dan mereka kecewa sebab mereka tidak boleh menguasai Afrika Selatan, Afrika Utara, dan Afrika Utara dijaga sepenuhnya oleh Panglima Islam. Dan yang terkenal ialah Amil Bah Khairuddin Al-Barbarossa, yang terkenal dengan jaruk merahnya, yang disebut di barat sebagai Lanun. Dan kita lihat Spanyol tidak dapat melepasi ke Laut Mediterranean. Dijaga setiap inci Laut Mediterranean dijaga oleh tentera Osmaniyah. Osmaniyah ialah tentera kerajaan Islam yang terakhir ketika itu. Dan mereka kecewa lagi apabila kita lihat Bourbania ataupun Barbarossa dapat menyelamatkan umat Islam yang terperangkap di Spanyol. Dan sebanyak 70,000 umat Islam yang terperangkap di Spanyol, yang ditahan di bawah tanah dan dapat dibebaskan oleh Barbarossa dan dibawa balik ke Morocco, Algeria dan di Afrika Selatan. Dan inilah yang menyebabkan mereka makin dendam kepada Islam. Dan mereka mengasuh seorang tentera laut mereka bernama Jack Watts, yang terkenal dalam sejarah barat sebagai Jack Sparrow. Dia dilatih oleh gereja untuk mengusir Islam. Tetapi lebih kecewa gereja apabila Jack Sparrow memeluk Islam. Jack Sparrow menjadi tentera Islam yang mengawal Mediterranean daripada percobaan tentera Spanyol. Sedangkan dia dilatih oleh gereja untuk memusuh Islam, tetapi dia sekarang telah memeluk Islam. Bersamanya tentera yang bersama dengan Jack Sparrow, yang disebut Lanun dalam sejarah barat, ialah pejuang Islam yang terkenal. Dia adalah mualaf, dan bersama dengan tentera-tentera mualaf, mereka berjuang menentang tentera Spanyol, dan Spanyol tidak lepas ke Mediterranean, dan mereka harus mencari jalan ke tempat lain. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Dan lebih menderita lagi kepada Spanyol apabila Spanyol memerangi Belanda. Belanda ialah negara Protestan dan Spanyol adalah negara Katolik. Rupa-rupanya Kristian sama Kristian mereka berperang. Kristian Katolik bersama dengan Kristian Protestan mereka berperang, dan oleh sebab itu Belanda dimusuhi oleh Spanyol, dan Spanyol disokong oleh Paus gereja. Vatikan menyokong Spanyol untuk menghancurkan Belanda, kerana Belanda adalah Protestan. Dan Belanda
telah meminta pertolongan Osmaniyah, dan Belanda menyatakan kami cintakan Osmaniyah lebih daripada Kristian sendiri. Ini lebih menyesakan jiwa Raja Sepanyol, sebab rakyat sekarang, rakyat Belanda pula menyokong Osmaniyah. Osmaniyah, tuan-tuan, ke mana saja pergi, dia membawa keadilan, kemakmuran dan toleransi. Dan mereka membuat rantai yang terdapat dalam gambar ini, tuan-tuan, dipakai oleh orang Belanda yang sangat menaikkan kemarahan orang Sepanyol. Sebab rantai ini mengatakan kami cintakan Islam daripada kamu sendiri, iaitu gereja, iaitu Katolik. Dan rantai ini terdapat dalam museum mereka yang dapat kita saksi sekarang. Inilah menunjukkan bahawa rakyat Eropah memilih Islam dalam konteks peperangan. Islam memberikan keadilan kepada mereka. Dan kita lihat, tuan-tuan, peperangan antara Belanda dengan Sepanyol, peperangan yang berjauhan begitu lama. Peperangan ini disebabkan peperangan agama, bukan agama sebenarnya, mazhab. Mazhab Protestan berperang dengan Katolik. Dan inilah menyebabkan kita lihat Protestan menyokong Islam dalam konteks ini, menyokong Osmaniyah, dan Osmaniyah memberikan keadilan kepada mereka, dan inilah menyebabkan Sepanyol semakin berang terhadap Islam, umat Islam. Apa yang berlaku selepas itu, tuan? Empire Osmaniyah ialah empire yang sangat besar ketika itu. Merupakan armada laut yang terbesar dunia, yang sentiasa mengawal ke manakah perginya armada Sepanyol yang baru akan dilancarkan. Dan oleh sebab itu, armada Sepanyol tidak boleh masuk ke kawasan Mediterranean, tetapi mereka terpaksa menjadi jalan yang jauh. Dan dalam misi ini, kita lihat juga di Laut India juga, di Laut Arab juga, kita lihat Osmaniyah menjaga dengan ketat supaya tidak ada penceroboh yang datang ke situ. Dan inilah yang menyebabkan mereka terpaksa mencari jalan yang jauh untuk sampai ke misi mereka. Apakah misi mereka, tuan-tuan? Misi mereka ialah Mekah dan Madinah. Dan ini tidak pernah disebut dalam sejarah Barat ataupun sejarah Islam sendiri. Kita lihat sejarah yang tulis oleh negara kita, apabila Portugis datang ke timur, mereka tidak memberitahu bahawa tujuan asalnya ke Mekah dan Madinah. Apakah tujuannya? Tujuannya lah untuk menggali kubur Rasulullah SAW. Wazubillah. Mereka ingin menggali kubur Rasulullah dan bawa balik ke Portugal untuk diadili, sebab mereka mengatakan Islam ialah agama yang diajar oleh demons ataupun oleh syaitan. Wazubillah. Inilah sikap orang Sepanyol yang kita harus tahu bagaimanakah mereka datang ke timur, ialah bukan untuk tujuan lain, tetapi untuk mencari, untuk datang mengalahkan umat Islam di Mekah dan Madinah dan bawa balik jasad Rasulullah ke Sepanyol. Itulah tujuan asal mereka. Dan tuan-tuan yang saya hormati, ini tercatat dalam sejarah Islam. Apabila jatuhnya kerajaan Andalusia, tuan-tuan boleh baca di sini, dan mereka telah mempunyai misi yang utama untuk ke timur, ialah untuk menggali kubur Rasulullah. Selepas itu mereka akan ke Mesir untuk mengeringkan sungai Nil supaya umat Islam akan mati kebuluran. Dua tujuan. Yang asal mereka datang ke sebelah timur bukan untuk mencari rempah dalam tujuan asalnya. Rempah tujuan yang ketiga, keempat, kelima. Tetapi tujuan asal ialah untuk menghancurkan Islam, dan misi yang diberikan kepada Vasco da Gama dan Columbus ialah ambil jasad Rasulullah, bawa balik ke Portugal. Wazubillah. Tuan-tuan, mari kita lihat apakah yang berlaku. Dan Columbus datang dengan misi untuk mengambil jasad Rasulullah. Dia bakal pergi ke India, tetapi dia tersesat sampai ke pantai Bahama, Cuba, dan hampir dengan Amerika. Dan dia terperanjat, dia ingin mencari Mekah, tetapi dia sampai ke Amerika. Tujuannya asal tidak dipatuhi, tidak dipenuhi, tetapi dia mendapat misi yang kedua, bahawa di sana ada penduduk, dan lebih menarik, penduduk di Amerika ketika itulah penduduk Islam. Ini juga sekali lagi tidak ditulis dalam sejarah. Dan apakah yang berlaku? Misinya adalah misi untuk menghancurkan Islam, sebab perang salib yang ke-13, ke-12 belum selesai. Maka Columbus berangkat ke Amerika ialah tujuan untuk menghancurkan Islam, bukan untuk mencari kekayaan sebelum itu, tetapi mereka bukan mencari rempah, mereka datang untuk menggali kubur Rasulullah, tetapi mereka tersesat jalan sampai ke Trinidad. Gambar ini menggambarkan apa yang berlaku. Apabila sampai di pantai Amerika, di pantai Trinidad sebenarnya, di Cuba sebenarnya, maka dia disambut oleh umat Islam
di Amerika. Umat Islam sangat gembira. Selamat datang tuan-tuan. Kami umat Islam datang menyambut tuan-tuan. Islam pula yang memang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba dia bertemu dengan umat Islam di Amerika. Ini sangat-sangat menyesatkan dirinya. Mereka kembali ke Spanyol, datang dengan tentera yang besar, dan misi ialah untuk menghancurkan umat Islam di Amerika. Amerika diberi nama oleh umat Islam sebagai Ma Wara al-Bahr, bumi di sebelah laut. Sebagaimana mereka namakan Ma Wara al-Nahr, bumi transzonia, mereka sebut sebagai Ma Wara al-Nahr, bumi di belakang sungai. Dan mereka disebut sebagai bumi di belakang laut. Umat Islam telah berada di situ selama 500 tahun sebelum tibanya Columbus di situ. Dalam sejarah Islam, kita melihat pelayaran Al-Masudi umpamanya menceritakan bahawa kumpulan anak-anak keturunan Rasulullah yang dipanggil Ibn Sayyid telah sampai ke Cordoba pada tahun 889 dan mereka mengembarkan Islam di sana. Kemudian umat Islam datang berduyun ke Amerika yang dipanggil Ma Wara al-Bahr ketika itu, dan mereka telah mengislamkan penduduk asalnya, penduduk Red Indian majoriti umat Islam ketika itu. Ketika Columbus sampai ke Amerika, orang Red Indian telah beragama Islam dan mereka menyambut Columbus sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar ini. Dan mereka memberikan bunga, dan umat Islam, orang India, Red Indian ataupun India Merah ini, mereka kanu muslimin, mereka ialah orang Islam. Dan ditemui dalam kajian arkeologi, Al-Quran yang terpahat di gunung di kawasan California, tak silap saya, menggambarkan Islam telah bertapak di Amerika jauh sebelum kedatangan Columbus. Tetapi sejarah Amerika tidak menceritakan, sejarah British tidak menceritakan, tetapi sejarah Spanyol yang menceritakan sejarah umat Islam. Sejarah Granada yang menceritakan sebelum kejatuhan Granada, menceritakan umat Islam telah berada di Amerika 500 tahun sebelum tibanya Columbus. Dan inilah sejarah yang tidak ditulis. Dan tuan-tuan, di Amerika ada bandar Marrakesh, maksudnya mereka berasal dari Maroko, ada Maloka, ada Cadiz, menggambarkan bahawa nama-nama tempat di Amerika adalah nama Arab dan nama-nama bandar yang ada di Spanyol dan di Afrika Islam. Terdapat bandar Tallahassee, maksudnya bandar Tallahassee ini maksudnya sumpah Islam, Tallahi. Dan itu telah bertaburan di Amerika sebelum Columbus sampai. Nama-nama bandar di Amerika ialah nama dalam bahasa Arab. Dan itulah sejarah yang belum ditulis. Dan tuan-tuan yang saya hormati, peta Amerika telah dilukis oleh pelajar-pelajar Osmania. Umpamanya Piriris sebagai ketua Armada Laut Osmania telah melukiskan peta Amerika Utara dan Selatan dengan tepat. Dan tuan-tuan, sejarah ini barangkali tidak menjadi sejarah yang mainstream atau sejarah perdana. Tetapi umat Islam harus mengetahui sejarah ini. Sebab apakah yang dilakukan oleh Spanyol dan negara Eropah lain kepada umat Islam di Amerika sangat menyayat hati. Ini gambarnya bagaimanakah apabila negara Eropah mula sampai ke Amerika. Umat Islam, Red Indian memberikan bunga, hadiah. Kamu adalah saudara kami. Lebih bagi kamu daripada Spanyol, Andalusia. Kami berasal dari Andalusia. Maka kita harus berkawan di sini. Tetapi rupa-rupanya sambutan bunga yang diberikan oleh umat Islam Amerika ataupun Ma Wara al-Bahr ini tidak diterima, tetapi dibalas dengan pembunuhan. Inilah balasan orang Eropah. Eropah yang datang ke Spanyol, bukan saja Spanyol, tetapi Inggris datang ke Amerika kemudiannya, begitu juga dengan Portugis dan bangsa-bangsa lain datang untuk menghancurkan Islam sebab perang salib yang mereka isytiharkan di Eropah belum selesai. Sekarang mereka lakukan perang salib yang ke-14 di Amerika, ke-15 ataupun 16. Dan Amerika yang didiami oleh umat Islam telah menerima bahana yang sangat dahsyat sebagai akibat daripada kejatuhan Granada. Maka nasib umat Islam Amerika hampir tidak ada yang ditulis hari ini. Dan kita lihat, inilah bangsa-bangsa Eropah yang kemudian datang, termasuklah bangsa British, bangsa Spanyol, bangsa Perancis, Rusia juga berebut tanah baru yang ditemui, yang ditinggal, yang umat Islam telah mendiaminya selama 500 tahun sebelum itu. Maka mereka mengatakan, kami temui bumi baru. Dan dalam sejarah di Malaysia dikatakan Columbus menemui Amerika. Subhanallah, betapa jauhnya daripada sejarah umat Islam. Mereka telah sampai ke Amerika ketika Amerika telah makmur, dimakmurkan oleh Red Indian,
umat Islam yang disebut sebagai Cherokee, disebut sebagai Apache, dan nama orang Amerika Apache hari ini masih nama Al-Kino, Al-Pakino. Al itu maksudkan dia pernah orang Arab. Subhanallah. Dan tuan-tuan, kita lihat akhirnya. British menguasai mereka. Di kawasan selatan dikuasai oleh Portugal dan Spanyol. British mengambil bahagian atas. Dan peperangan demi peperangan berlaku. Kita lihat. Dalam konteks ini, rupa-rupanya gereja British lebih dahsyat daripada Spanyol. Spanyol ada tahap untuk membunuh Islam. Tetapi apabila British sampai ke Amerika, British membunuh seluruhnya tanpa ada pilihan. Tanpa ada sedikit pilihan yang diberikan kepada umat Islam di Amerika. British sangat jahat, kata penulis sejarah Islam ini, berbanding dengan Spanyol, yang Spanyol sekarang beri 3 pilihan. Boleh keluar daripada Granada, kemudian barulah diberikan pilihan Kristian ataupun mati. Tetapi British terus pilihan mati. Inilah yang tidak tulis oleh sejarah kita. British apabila datang ke negara kita, dia ingin melakukan kita sebagaimana yang dilakukan di Amerika. Terus sampai ke Perak, terus bunuh. Tetapi sayang, orang Melayu ada pertahanan yang lebih hebat, maka British tak jadi pembunuhan orang Perak ramai-ramai, tetapi buat plan B, yaitu kita datang bersahabat dengan Sultan. Itu dia British. Ya tuan-tuan sangat sayang. Bila bola sepak, maka bola sepak British lah yang kita tidak malam. Yang British pernah sejarah dia, kita harus tahu apakah sejarah mereka. Umat Islam di Amerika hampir pupus. Dan inilah akibat British yang begitu dahsyat. Dan British terus menggantung umat Islam di Amerika. Ini nasib umat Islam yang bernama Cherokee, bangsa Cherokee, bangsa Indian, yang banyak bangsa-bangsa ini, termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa Spanyol, termasuk bangsa Afrika yang mendiami Amerika, yang namanya Ma Warul Bahr ketika itu. Dan ini nasib Islam yang dilakukan oleh British di Amerika Utara. Dan kita tidak sebut apa yang berlaku di Amerika Selatan yang lebih dahsyat juga, yang dilakukan oleh Portugis dan juga oleh Spanyol, terutamanya di negeri-negeri yang akhirnya semuanya telah dikristiankan di kawasan Amerika Selatan. Tetapi yang kita sebut inilah Amerika Utara yang dilakukan oleh British. Dan dalam sejarah, ahli sejarah mengatakan 120 juta umat Amerika Islam telah dibunuh oleh British dan oleh negara Eropah yang datang untuk menjajah Amerika Utara dan Selatan. Sejarah ini tak pernah ditulis. Dan sejarah yang saya baca adalah sejarah umat Islam. Sejarah umat Islam yang kita harus baca kembali. Mereka lebih adil daripada orientalis yang memadamkan sejarah buruk mereka. Dan betapa dahsyatnya Islam di Amerika. Dan akhir sekali kita lihat umat Islam. Ini zaman Inggris sehingga tahun hampir 1900. Pada 1889. Ini gambar lembu, kerbau yang dipelihara oleh umat Islam. Saki-baki umat Islam telah lari masuk dalam laut, dalam kawasan pedalaman. Mereka masih ternakan lembu dan kerbau mereka. Dan dibunuh oleh British. Supaya orang Indian Islam yang ada saki-baki mati keseluruhannya. Maka orang Islam bergantung kepada ternakan mereka. Dan gambar ini menggambarkan tengkorak lembu yang dikumpulkan untuk menggambarkan mereka menghancurkan. Supaya kehidupan orang Islam asal akan musnah. Dan mereka lakukan filem. Filem tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah melihat siri dalam televisyen dalam tahun 60-an dulu, The High Chaparral, menggambarkan kejahatan orang Apache. Dan hero-nya ialah British. Di situ nama Malay itu John, itulah hero-hero yang dalam filem ini digambarkan bahawa orang Red Indian sangat jahat. Mereka datang mengganggu kehidupan orang kulit putih. Binatang kulit putih diburu oleh kulit hitam, yang sebenarnya sebaliknya. Kehidupan orang kulit hitam, Red Indian, yang diganggu oleh kulit putih yang datang menjajah mereka. Maka hilanglah identiti orang Red Indian hari ini. Pada tahun 2001, saya pergi ke Amerika dalam satu urusan. Ada satu tari dera yang mereka lakukan drama oleh orang-orang Red Indian asli. Dalam tari dera itu, yang mereka tidak bercakap, mereka menggambarkan apabila satu kapal sampai di pantai Amerika, mereka menyambut orang yang baru datang itu, konon-kononnya ialah yang datang itu Columbus. Mereka adalah umat Islam. Dan sebaik saja turunnya daripada kapal, mereka membunuh orang
rakyat Indian. Digambarkan di atas pentas, dituntunkan pada dunia. Mereka ingin menyatakan bahawa sejarah sebenarnya bukan sejarah yang tertulis. Sejarah yang benar bukan sejarah yang ditulis oleh mereka, yang ditulis oleh dunia, yang disebarkan oleh British dan difilmkan oleh mereka melalui The High Chaparral, ialah cerita yang bohong. Tuan-tuan, cerita-cerita Hollywood, jangan tuan-tuan percaya. Sebab Hollywood memang propaganda mereka untuk lanjutan daripada perang salib yang ke-17. Inilah tuan-tuan yang harus kita tahu. Dan mereka gagal. Mereka datang untuk mencari kubur Rasulullah. Kubur Rasulullah bukan di Amerika. Mereka kembali ke Spanyol dan mereka melakukan perancangan yang kedua. Perancangan kedua ialah pergi untuk mencari kubur Rasulullah. Dan inilah tuan-tuan, sejarah penggalian kubur Rasulullah ini telah lama. Sejak daripada Raja Nuruddin Mahmud Zenki lagi, telah ada tentera salib yang datang untuk menggali kubur Rasulullah, tetapi tidak berjaya. Allah yang menjaganya. Dan kali ini apabila jatuh Granada, mereka melakukan perancangan sekali lagi untuk menggali kubur Rasulullah. Siapakah misi itu diambil siapa? Namanya lah Vasco da Gama. Vasco da Gama diutuskan oleh gereja Portugal datang ambil kubur Rasulullah dan bawa balik ke Spanyol. Bawa balik ke Portugal. Itu tugasnya. Apakah yang berlaku, tuan-tuan? Dia tidak tahu di manakah Madinah sebab dia tidak boleh lalui jalan ke Mediterranean. Dia mengambil pengembara ataupun pelajar Muslim yang nama Ahmad bin Majid. Dan inilah Vasco da Gama lukisannya. Dia diutuskan oleh Raja Manuel Portugal. Raja Manuel diutuskan oleh gereja supaya pergi ke Madinah dan pergi ke Mekah, hancur umat Islam di Madinah, hancur umat Islam di Mekah. Gali kubur Rasulullah, bawa balik ke Portugal. Itu tugasnya. Bukan datang untuk cari rempah sebagaimana yang tulis dalam buku sejarah kita. Seorang profesor baru ini beria-ria mengatakan Portugis datang untuk mencari rempah. Saya beritahu bahawa sejarah yang ditulis umat Islam, dia datang untuk gali kubur Rasulullah. Profesor tidak pasti. Sebab dia ajar selama ini bahawa datang ke timur untuk mencari rempah utamanya, selain pada agama Kristian. Tetapi dalam sejarah Islam, dia datang, sebagaimana tercatat di sini, dia datang untuk menggali kubur Rasulullah. Dan dia membawa pelajar Muslim, dia bernama Ahmad Majid, untuk sampai ke Afrika. Sebab Columbus tak tahu di manakah India. Dia tersesat sampai ke mereka. Tetapi kali ini, Vasco da Gama membawa pelajar Islam bernama Ahmad bin Majid. Dan dia berjaya sampai ke Afrika Selatan. Sampai ke Afrika Selatan, dan dalam perjalanan dia menemui umat Islam. Dan dia membunuh umat Islam dalam sepanjang perjalanannya. Dia bukan nak cari rempah, dia tak tahu pada rempah di sini. Gambar-gambar ini menggambarkan Vasco da Gama dengan tenteranya membunuh setiap umat Islam dalam perjalanan daripada Tanjung Pengharapan sampai ke Mozambik. Kapal umat Islam ditahan, dibakar kapalnya, dibunuh umat Islam. Itu tujuan asalnya Vasco da Gama datang sini. Bukan, mereka tak pernah ada istilah rempah. Mereka datang untuk gali kubur Rasulullah. Sebelum menggali kubur Rasulullah, mereka perlu menghancurkan Islam sebagaimana Raja Ferdinand telah menghancurkan Islam di Granada. Mereka sangka bahawa Islam hanya ada di Mekah dan Madinah. Gambar ini menggambarkan umat Islam diikat, dibunuh kemudiannya, dan kapal mereka dibakar. Dan tuan-tuan, apakah yang berlaku seterusnya? Dan ketika sampai di kawasan Teluk Arab, ada 700 orang Islam dalam perjalanan haji ke Mekah. Dan dalam catatan lain mengatakan orang Jawa. Orang Ajawin ini maksudnya orang Jawa ataupun orang Alam Melayu yang ditahan oleh Vasco da Gama selama 700 orang yang dalam perjalanan haji. Mereka dimasuk dalam pukat dan dibakar kapal mereka, dimusnahkan, dibunuh seluruhnya sebab datang ke timur bukan untuk cari rempah, untuk membunuh umat Islam sebagaimana yang perintah yang dikeluarkan oleh Raja Ferdinand ataupun Raja selepas Ferdinand bahawa kepala umat Islam harus dibawa balik ke Spanyol dan akan diberi bayaran. Dan dalam pelayaran sampai ke Mozambik, mereka berhenti di pantai-pantai dan membunuh dan merosakkan 300 masjid di sepanjang pantai timur Afrika. Mereka tak kisah rempah pun. Mereka tak kisah rempah pun.
Mereka nak cari umat Islam dan membunuh sehabis semungkin. Sebab misi mereka lah untuk menghancurkan Islam. Perang salib yang ke-13 harus dilancarkan. Dan sepanjang perjalanan itu, kapal umat Islam lah yang berlabuh di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan mereka. Dan mereka menenggelamkan kapal-kapal yang mereka temui. Dan akhirnya, tuan-tuan, mereka ingin masuk ke Mekah. Mereka ingin masuk ke Laut Arab. Tetapi di situ, Umat Osmaniyah Armada Osmaniyah terlalu kuat untuk menjaga daripada musuh. Termasuklah dalam konteks ini, kapal mula-mula daripada Portugal sampai dan mereka dihalang oleh memasuki kawasan Arab. Tuan-tuan, cuba tuan bayangkan. Apabila Vasco da Gama bertemui kerajaan Osmaniyah, Armada Osmaniyah, dia minta bayar cukai sebab dia kata saya temui jalan. Jalan ke timur saya yang temui. Baru kali pertama dia sampai ke timur. Dia minta cukai daripada Osmaniyah. Osmaniyah kata kami kawal di sini beratus tahun lamanya. Peperangan berlaku di kawasan tersebut, tuan-tuan. Tetapi bukan Vasco da Gama, tetapi yang datang kemudian. Inilah sejarah bagaimanakah mereka ingin ke kubur Rasulullah, tetapi mereka tidak berjaya. Ditahan oleh Armada Laut Osmaniyah. Tetapi sejarah yang ditulis di Melaka untuk pelajar kita di Malaysia tidak ada cerita ini. Dan tuan-tuan, kita lihat di sekolah kita di Malaysia, mereka mengajar bahawa Vasco da Gama datang untuk mencari rempah. Mereka tak makan rempah. Memang mereka bawa balik rempah, betul. Dalam kapal mereka dapat rempah, tetapi mereka bukan datang cari rempah. Mereka datang dengan misi gereja bahawa umat Islam seharusnya semuanya harus dibunuh dan kepala mereka harus dikembalikan kepada raja mereka. Dan selain pada itu, Rasulullah harus dibawa kembali ke Portugal untuk diadili. Itu misi mereka sebenarnya. Dan tuan-tuan, Osmaniyah menjaga kawasan di Laut Arab yang mereka tidak berjaya masuk dan mereka meneruskan perjalanan ke India. Raja yang menjaga ialah ketika itu Raja Sulaiman Al-Qanuni dan panglima perangnya bernama Piriris yang lukis peta mereka tadi. Ini dia orangnya. Piriris. Tetapi Khalifah mengetahui bahawa Portugis telah sampai ke timur. Apakah yang kamu lakukan? Tugas kamu menyekat musuh Allah di Laut Arab. Bagaimanakah Portugis sudah sampai ke India? Ini menimbulkan kemurkaan daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan dipanggil balik panglima ini, Piriris, dan dipancung di Kairah. Sebab kegagalan untuk menjaga masalah Islam sehingga Portugis telah sampai ke pantai India. Inilah yang menimbulkan kemarahan daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan Piriris yang begitu berjasa, tuan-tuan, jasanya mengikut Islam jauh lebih besar daripada kesalahannya yang melepaskan Portugis ke timur. Dan melepaskan Portugis ke timur pun ada sebab-sebab yang tertentu. Tetapi jasa ini, apabila musuh Islam, Portugis telah selesai sampai ke timur dan kapal armada tentera Osmaniyah yang terbesar dunia tidak dapat mengawal, ini menimbulkan kemarahan daripada Khalifah Muslim, iaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sebab ketika itu armada laut Osmaniyah ialah tentera yang terbesar di dunia. Dan dalam misi yang seterusnya, mereka mengutus Alfonso de Albuquerque. Tujuannya untuk keringkan Sungai Nil dan sekali lagi pergi ke Madinah dan gali kubur Rasulullah. Itu tujuan Alfonso de Albuquerque. Sekali lagi dia ditahan oleh tentera Osmaniyah. Peperangan berlaku di Teluk di Oman sehingga akhirnya mereka dapat melepaskan diri terus ke India. Sekarang kita lihat apakah yang berlaku di India. Apa yang berlaku di India, kita rujuk kepada kitab yang ditulis oleh ulama kita, Syekh Zainuddin Al-Mabari. Tuan-tuan boleh baca Tuhfah Al-Mujahidin dalam bentuk manuskrip, tetapi dalam beberapa tahun lepas telah dibukukan dan diterbitkan oleh banyak penerbit dan diterjemahkan dalam bahasa Portugis. Ada versi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, tetapi untuk kita menguasai, menjiwai apakah yang berlaku, tuan-tuan bacalah dalam bahasa Arab. Dan di sini kita lihat pengarangnya ialah pengarang ulama terkenal yang Zainuddin Al-Mabari inilah pengarang terkenal Fathul Mu'in yang banyak dipelajari di Malaysia ini, kitabnya di masjid-masjid. Dan dialah mengarang Tuhfah Al-Mujahidin yang menceritakan bagaimanakah apabila Alfonso de Albuquerque sampai di India. Dan apa yang diceritakan oleh Syekh Zainuddin ini cukup menyakiti. Dan bukunya menulis dalam 4 jilid, dalam 4 bab. Dia menceritakan apabila sampai saja Portugis di Pantai Malabar,
Di situ kerajaan Islam. Walaupun kerajaan yang besar adalah kerajaan Mongol di atas, tetapi di bawah adalah kerajaan kecil, nama kerajaan Malabar. Malabar ialah orang India yang pertama yang memeluk Islam di India. Dan di situ telah ada kerajaan yang besar, diperintah oleh Raja Zamorin, dan diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Mabari. Syekh Zainuddin Al-Mabari ialah murid kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan apabila sampai di Patan India, maka tak ada kisah lagi. Orang India terus membunuh umat Islam yang ditemui di Patan India. Kemudian membakar masjid. Kemudian membakar Al-Quran. Kemudian memaksa umat Islam menyembah ataupun sujud kepada cross ataupun salib. Dan mereka mencaci Rasulullah. Sebab mereka tujuannya untuk pergi ke Madinah untuk gali Rasulullah. Sampai ke India, mereka ditahan oleh Osmania. Jadi mereka sampai India, mereka masih mencaci Rasulullah. Dan mereka memperkosa wanita. Itu yang dicatatkan oleh Syekh Zainuddin Al-Mabari. Mereka tak kisah lagi sebab mereka ingin membunuh dan mereka sangat kecewa apabila orang India Islam. Mereka sangka orang Islam hanya ada di Mekah dan Madinah. Dan dia sangat kecewa apabila mengetahui orang India ialah umat Islam. Dan itulah yang ditulis. Dan tuan-tuan, sebagaimana dicatatkan di sebelah kiri ialah yang catatan dalam manuskrip asal. Mereka memaksa umat Islam memeluk Kristian. Dan ditawannya umat Islam. Dibunuh sebahagiannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Portugis apabila sampai ke Malabar. Dan bagaimanakah dia menjadi kuat, tuan-tuan? Ada pengkhianat di kalangan umat Islam. Kerajaan kecil yang menguasai kerajaan Zamorin, kerajaan yang utama di Malabar, telah berpakat dengan Portugis untuk menghancurkan Malabar. Ada pengkhianat di sebalik perjuangan, tuan-tuan. Kita harus insaf bahawa dalam perjuangan Islam ada pengkhianat. Raja-raja kecil inilah yang dikumpul oleh Portugis untuk menghancurkan kerajaan Islam Malabar. Dan mereka lah yang menyebarkan penyakit siflis pertama di Asia. Asia tidak pernah ada penyakit siflis, tidak pernah ada. Dan rekod pertama dalam perubatan ialah apabila penyakit siflis ini disebarkan di pantai Malabar oleh tentera-tentera Portugis. Dan apakah yang berlaku? Tuan-tuan, apa yang berlaku ialah mereka diberitahu bahawa kerajaan India, kerajaan kecil yang besar yang Melaka. Mereka terperanjat sebab mereka nak pergi ke Mekah. Mereka menyempah ke India. Dan sekarang mereka diberitahu bahawa kerajaan yang besar ada sebelah timur, bukan India, tetapi namanya Malaka. Mereka sebut Malaka. Orang Portugis sebut Malaka. Orang Portugis menulis sejarah Malaka ialah tempat pertemuan. Malaka dalam bahasa Arab ialah tempat pertemuan, tetapi sejarah Melayu mengatakan ada pokok Melaka di situ. Sejarah yang ditulis oleh semua orang bukan Melayu mengatakan di situ ialah Malaka, disebut dengan Qaf. Sama ada Belanda ataupun Portugis, mereka sebut dengan sebutan Arab Malaka, bukan Melaka. Dan di situlah tempat pertemuan yang terbesar di sebelah timur. Malaka tempat pertemuan saudara-saudara yang besar di sebelah timur, dan mereka menuju ke Malaka. Dan apa yang mereka lakukan di Melaka? Mereka ingin membunuh orang Melaka. Sebagaimana mereka terus membunuh orang di Pazar Mozambik, mereka membunuh orang di Amerika, mereka membunuh orang di Granada, mereka ingin membunuh orang Melaka. Tapi awas, orang Melaka lebih tinggi teknologi daripada mereka. Inilah menyebabkan mereka terperanjat. Kenapakah orang Melaka lebih tinggi daripada mereka? Dari segi teknologi peperangan, logistik peperangan lebih tinggi daripada mereka. Lalu mereka mencari jawapan. Rupa-rupanya kerajaan Melaka ialah sambungan daripada kerajaan yang terbentuk sejak Rasulullah. Daripada sejak kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Seljuk, kerajaan Osmaniyah, Mongol dan Melaka ialah rentetan daripada kerajaan sama. Mereka terperanjat bahawa Melaka lebih besar daripada India. Sekarang, untuk membunuh secara langsung orang Melaka, tidak boleh. Sebab orang Melaka lebih besar daripada yang mereka sangkakan. Dan Melaka ketika itu ialah gubernur kerajaan Osmaniyah. Yang sekali lagi tidak ditulis dalam sejarah kita. Dalam sejarah Osmaniyah mengatakan Melaka dan Aceh ialah kerajaan gantian ataupun sebagai pengganti diri ataupun sebagai khalifah kepada Osmaniyah di sebelah timur. Dilantiknya Sultan Mansur Shah sebagai gubernur Sultan Al-Fatih ketika itu. Dan Sultan Mansur Shah diminta datang ke Istanbul untuk dilantik berikan wasiqah sebagai gubernur kerajaan Osmaniyah. Dan dihantarnya Hang Tuah. Hang Tuah mewakili Sultan Mansur Shah untuk berangkat ke Istanbul, sementara menuju ke Mekah dan menunaikan haji.
sebelum meneruskan perjalanan ke Istanbul dan membawa balik senjata dan sebagainya. Dan dalam sejarah ini mengatakan Hang Tuah telah berhenti bersolat di Masjid Hagia Sophia yang baru saja ditukar menjadi masjid oleh Sultan Al-Fatih, dan itulah catatan, satu daripada catatan riwayat yang berlaku. Maksudnya ialah Melaka ialah Gamno Osmaniyah, dan kapal yang dipunyai oleh Sultan Melaka ini sangat besar, tetapi bukan itu yang kita ingin ceritakan. Di Melaka telah dilaksanakan hukum Islam. Hukum Al-Quran telah terlaksana di Melaka di atas namanya Qanun Melaka, Qanun Laut Melaka. Qanun Laut Melaka ini ialah antara hukum harabah yang apabila berlaku perompakan di lautan dan sebagainya, dan Melaka telah melaksanakan hukum Islam. Hukum Al-Quran dan hukum tazir, hukum qisas, hukum hudud telah dilaksanakan di Melaka, dan hukum tazir telah dilaksanakan di Melaka, dan inilah yang dihubungkan dengan Osmaniyah. Osmaniyah dengan Melaka ada hubungan, bahkan dalam sejarah lain mengatakan ada hubungan darah dan persaudaraan perkahwinan antara Kesultanan Melaka dan Khalifah Osmaniyah. Wallahu a'lam. Dan kita lihat undang-undang Islam telah termaktub dan telah dilaksanakan di Pahang. Dalam undang-undang Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur, ketika Sultan Kedah, ketika Muhammad Jiwa, Sultan Muhammad Jiwa, di Perak dilaksanakan hukum yang sama, dan di negara kita sudah termaktub undang-undang Islam sebelum kedatangan penjajah, tuan-tuan. Tetapi apabila mereka sampai ke Melaka, umpamanya Lopez de Spero, mereka sudah bersedia untuk membunuh orang Melaka, tetapi mereka melihat orang Melaka lebih hebat daripada mereka. Teknologi mereka lebih hebat daripada teknologi yang ada di kapal mereka. Jadi mereka lakukan plan B. Plan B, kita jangan lawan orang Melaka. Kita buat pura-pura untuk berniaga rempah. Di sini baru timbul cerita rempah. Bertemu dengan Sultan Mahmud dalam sejarah yang tulis oleh Islam. Saya rujuk sejarah Osmaniyah. Sejarah Osmaniyah mengatakan Lopez de Quirol bertemu dengan Sultan Mahmud dan apalah sudi tuanku, kami orang Bengali Putih ini datang untuk berniaga di Patang Melaka. Kami sangat suka makan rempah dan kami ingin berdagang dengan tuanku di sini. Sudilah apabila tuanku membenarkan kami berniaga di Melaka, dan kamu boleh berniaga di Melaka, kata Sultan Mahmud. Mereka bukan datang berniaga, mereka bukan datang untuk berniaga rempah. Dalam kapal mereka penuh dengan rempah. Sebab mereka telah mengatakan bahawa kami akan berdagang rempah di Pantai Melaka. Pada masa yang sama, mereka mencari proksi untuk membuka kota Melaka. Pengkhianat sekali lagi berlaku. Sebagaimana pengkhianat berlaku di India. Kerajaan Islam yang kecil bersama Portugis untuk menghancurkan kerajaan Zamorin. Sekarang, Portugis memberikan harapan, bintang dan bulan kepada pengkhianat-pengkhianat ini. Melaka tidak roboh. Kotanya tidak roboh. Tetapi pintu kota dibuka oleh pengkhianat. Itulah sejarah Melaka. Dan tuan-tuan, Melaka yang ditakluk oleh Portugis kemudiannya, maka jatuhlah sebagai rentetan domino. Selepas jatuhnya India, jatuh Melaka. Jatuh Melaka maksudnya jatuh sebuah kerajaan besar di sebelah timur. Dan ini menyebabkan kita lihat Alfonso de Albuquerque datang kemudian untuk mengepung dan untuk menjatuhkan kerajaan Islam Melaka yang disebut dalam semua sejarah kecuali Islam Melayu mereka sebut Molaka. Walaupun Portugis dia sebut Molaka dengan Q, bukan dengan C. Cuma Inggris dengan C. Malaka dengan C hanya Inggris, tetapi orang lain sebut dengan Q. Molaka sebagaimana nama asalnya. Dan tuan-tuan, apa yang dicatatkan oleh Portugis bahawa kami merampas senjata-senjata yang sangat canggih oleh Melaka. Melaka bukan kalah kerana teknologi, tetapi kerana pengkhianat daripada kota Melaka. Dan dikatakan bahawa 2,000-3,000 senapang yang dirampas, termasuklah meriam dan sebagainya. Dan bilakah orang Melayu menggunakan senapang? Kita ingat tuan-tuan, kerajaan Melayu Melaka ialah kerajaan Osmaniyah. Bahkan simbol Melaka ialah simbol Osmaniyah. Bulan bintang itu simbol Osmaniyah. Sehingga semua masjid di Melaka, semua simbolnya bulan bintang. Maksudnya dia di bawah Osmaniyah. Melarat ke Kedah, Kelantan, semua masjid ada simbol bulan bintang. Maksudnya di bawah Osmaniyah. Kita pergi ke Petani, semua masjid ada
ada Belah Bintang, kita pergi ke Jawa ada Belah Bintang, maksudnya semua kita bernaung di bawah Osmaniyah. Belah Bintang bukan simbol Islam tetapi simbol Osmaniyah. Dan kita bersama Osmaniyah. Dan kita dilantik sebagai Gubernur Osmaniyah. Senjata terbaik di Osmaniyah ada di Melaka. Senjata terbaik Osmaniyah ada di Aceh. Dan pakar-pakar senjata Osmaniyah dibawa ke Melaka, di Aceh sebagai persediaan untuk menghadapi musuh. Tetapi senjata saja tidak cukup untuk pertahankan Melaka, tuan-tuan. Dan meriam-meriam yang besar yang dipunyai Melaka bukan senjata yang kita kurang, tetapi pengkhianatan daripada diri kerajaan itu sendiri. Dan kata Hitler, yang paling hina manusia ialah yang menolong kami untuk menjatuhkan kerajaannya sendiri. Orang yang paling hina ialah orang yang menolong kami, kata Hitler, yang menolong Jerman untuk menghancur negaranya sendiri. Dan kita boleh apply kepada sejarah kita di Melaka. Kita boleh apply sejarah kita di India. Apakah yang berlaku seterusnya ke depan? Di Maluku, Ternate, di Filipina. Ketika nama Filipina kita itu namanya Maharaj. Dan tuan-tuan, apabila jatuhnya Melaka, mereka meraihkan begitu besar di dunia. Mereka meraihkan di Vatikan yang namanya Basilika ketika itu. Dan di Saint Peter itu mereka raihkan begitu besar. Paus Leo yang ke-10 ketika itu mengarahkan semua dirayakan serentak sebab Melaka ialah galang ganti kepada Osmaniyah. Dan mereka sekarang sedang aim untuk Osmaniyah, tetapi kerajaan wakil Osmaniyah telah jatuh dan diharapkan Osmaniyah akan jatuh sejak lagi. Dan gereja-gereja di Sepanyol mereka kongsi kejatuhan Granada dengan kejatuhan Melaka untuk diraihkan oleh seluruh Katolik. Dan di Rom juga mereka raihkan perkara yang sama. Dan hari ini setiap tahun mereka membawa bendera Osmaniyah. Ini bendera Osmaniyah yang diusung mereka setiap 2 Januari sebagai simbol Islam telah kalah. Islam tidak kalah. Yang kalah adalah umat Islam. Tuan-tuan, Portugis sangat takut pada khalifah. Tadi mereka sampai ke Laut Arab, mereka ditentang oleh khalifah. Sekarang mereka telah lepas ke Melaka. Dan panglima perang Islam telah dibunuh sebab melepaskan Portugis ke Melaka. Mereka sangat takut sekiranya panglima baru yang dilantik menjadi armada laut oleh Osmaniyah datang ke Melaka dan menyerang mereka. Sangkaan mereka tepat. Dan inilah tentera baru Osmaniyah yang sekarang berlayar untuk menghancurkan Portugis di Melaka. Dan Gubernur kerajaan Osmaniyah di sebelah timur ialah masih belum ditawan ialah Aceh. Maka umat Islam berkumpul di Aceh. Seluruh tentera Islam sama ada daripada Afrika, daripada India, daripada alam Melayu berkumpul di Aceh. Yang panglima ialah perang tentera Osmaniyah. Dan mereka merancang untuk menyerang Portugis di Melaka. Dan umat Islam sudah ada teknologi yang sangat hebat. Torpedo kita telah ada ketika kita membuka Istanbul lagi. Dan kita ada torpedo, kita ada meriam. Dan inilah yang menyebabkan kekuatan tentera Osmaniyah. Dan ketika itu Aceh telah mengumpulkan, ketika Sultan Salahuddin, wakil Osmaniyah telah berada di situ, tentera Osmaniyah telah berada di situ, seluruh umat Islam berpadu di Aceh. Mereka mengepung Portugis di Melaka beberapa kali. Dan Portugis di Melaka sudah hampir kalah. Tetapi sayang, dibantu oleh pengkhianat yang lain. Dan kerajaan yang membantu Portugis di Melaka, inilah yang timbul kontroversi. Sepanjang 2 tahun lepas, mereka attack saya sebab perkara ini. Kerajaan Johor telah membantu Portugis di Melaka untuk menentang seluruh kerajaan Islam. Dan ketika itu, kerajaan Portugis telah hampir kehabisan makanan. Tetapi dibantu oleh Johor. Sehinggalah tentera yang membantu, tentera Portugis datang membantunya dan mengalahkan kemudiannya tentera gabungan Osmaniyah, Aceh dan seluruh tentera Islam di alam Melayu. Bacalah tuan-tuan sejarah daripada sumber Turki. Jangan sahaja baca daripada sejarah Melayu kita. Dan siapakah ketika itu? Raja Johor dan bendaharanya sangat dimurkai oleh Osmaniyah. Lalu diperintah Aceh sekali lagi menyerang, bukan Portugis, tapi menyerang Johor, Pahang. Untuk melemahkan mereka. Sebab mereka membantu Portugis dengan betul-betul. Dan yang kontroversi inilah yang dibawa sepanjang 2 tahun lepas. Dan
apabila pengkhianatan daripada kerajaan Johor terhadap Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah yang dibantu oleh seluruh umat Islam yang bersatu untuk menghancurkan Portugis, tetapi Johor minta supaya Portugis menolongnya untuk menentang Aceh kemudiannya. Lalu Aceh menentang Johor dan menangkap tentera-tentera Johor, dibawa ke Aceh. Rajanya dibawa dan bendaharanya pun dibawa. Sampai di sana dia diajar tentang Islam, bahawa menentang kerajaan Islam, kerajaan Induk Osmaniyah adalah bohong. Dan kemudian sultannya dilepaskan balik ke Johor dengan bersumpah bahawa tidak akan membantu Portugis sama sekali. Tuan-tuan baca sejarah Turki. Dan bendaharanya tidak dibenarkan balik sama sekali. Dibimbangi bahawa perancangan, sebab ketika itu Belanda sedang mengintai ruang untuk masuk ke Melaka, dan dibimbangi bahawa akan berlaku satu pakatan dengan Belanda pula, maka sultan yang dilepas balik ke Johor bersumpah dia tidak akan membantu Belanda sama sekali. Dan tuan-tuan, mari kita pegang dada kita lama. Dengan hati yang tertenang, kita melihat sejarah kita. Sebab orang Melayu tidak boleh menulis sejarah yang buruk. Mereka hanya menulis sejarah yang baik. Sedangkan sejarah ada baik dan buruk. Orang Melayu tidak boleh menulis sejarah buruk mereka. Dan kalaulah jiran kita, anak jiran kita ada belakang rumah kita, mengisap dadah, kita beritahu pada ayahnya bahawa anak tuan ada belakang rumah saya isap dadah. Dia kata apa? Jangan burukkan maruah keluarga saya. Sepatutnya dia berterima kasih. Dan ini sifat orang Melayu. Itu sebab orang Melayu tidak boleh tulis sejarah. Sejarah harus kita terbuka. Menerima bahawa yang melakukan keburukan ini ialah moyang kita. Sekiranya kita boleh lakukan itu, kita boleh tulis sejarah. Sebab sejarah sangat suka ditulis sebab mereka tidak boleh menulis keburukan kita. Dan orang Barat langsung tidak boleh menulis keburukan mereka. Oleh sebab itu, jangan baca sejarah yang ditulis oleh orientalis, sebab orientalis tidak mungkin mengakui kesalahan mereka, termasuklah kesalahan mereka di Granada dan sebagainya. Mereka tidak pernah tulis. Yang kita baca inilah sejarah umat Islam, tuan-tuan. Maka jatuhlah Melaka. Orang Melayu berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Tuan-tuan, di Melaka ada kota yang terbahak di dalam pantun kita, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Di Jawa ada kerajaan papan. Kerajaan itu namanya kerajaan Cirebon, kerajaan Demak. Kita bersedih kerana kota kita telah diambil oleh Portugis. Tetapi kita gembira kerana kerajaan baru telah muncul di Jawa. Kerajaan Cirebon, Demak, Semarang dan lain-lain. Dan kita berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh, bagi dia kata, badan dan nyawa hamba berikan. Tuan-tuan, apa maksudnya? Apabila Osmaniyah telah memberikan fatwa bahawa wajib setiap umat Islam pertahankan dan menentang Portugis di Melaka. Wajib setiap Islam berjihad untuk menentang Portugis di Melaka. Tidak boleh seorang pun umat Islam yang bersama dengan musuh Islam. Dan dia adalah burah dan dosa yang besar dalam Islam. Dan umat Islam menyeru panggilan ini. Kami datang untuk berjihad. Kami bersedia untuk mati. Itulah pembayang katanya. Kalau benar bagi dia kata, badan dan nyawa kami berikan, kami serahkan untuk Islam. Kami serahkan bersama dengan Osmaniyah untuk kami menjadi tentera jihad untuk menentang Portugis di Belanda, di Melaka. Walaupun sebahagian daripada orang Melayu, kerajaan Islam yang juga bersama dengan Portugis, kami sanggup menentang sampai nyawa kami melayang, menang ataupun syahid. Itu pembayang. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagi dia kata, badan dan nyawa hamba berikan. Berikan pada Allah. Berjuang untuk Allah. Itulah maksud dan bantu orang Melayu, tuan-tuan. Daripada pembayang sampai ke maksud. Semuanya ada maksud. Dan tuan-tuan, kita lihat kerajaan-kerajaan yang kecil, kerajaan yang berada di Aceh, kerajaan Pagaruyung, kerajaan di Brunei, Kutai, semuanya bersatu untuk menghancurkan Portugis di Melaka. Tiba-tiba Portugis telah sampai ke Ternate, sampai ke Kediri, dan umat Islam terpaksa membagikan usaha kepada usaha yang sangat besar sebab untuk melayani musuh Allah. Dan tiba-tiba Sepanyol telah datang ke Maharja. Negara Maharja ini sekarang menjadi Filipina. Dan disitulah negara umat Islam yang berpusat di Manila, sekarang telah menjadi Manila. Manila sudah menjadi bandar murtad. Dan sejarah umat Islam satu demi satu jatuh. Sebab jatuhnya Granada
maka kesan domino ini berlaku secara serentak, satu demi satu kerajaan Islam jatuh dan ditakluk oleh penjajah yang datang daripada gereja yang dihantar oleh gereja Katolik yang berpusat di Portugal dan juga di Sepanyol. Dan tuan-tuan, kita lihat kerajaan kecil ini telah menyerang Melaka bersama dengan tentera Aceh, bersama dengan Osmania, dan masih belum dapat mengalahkan mereka walaupun jihad telah dilaksanakan. Termasuklah Adipati Yunus yang menyerang Portugis pada tahun 1513 dan sebagainya. Maka kerajaan-kerajaan kecil inilah yang menjadi galang ganti kepada Portugis untuk pertahankan Melaka ataupun untuk mengembalikan Melaka kepada Islam. Dan Portugis telah sampai, tuan-tuan, ke hujung dunia. Sampai ke Ternate, Melaka ke Maluku, dan perjuangan telah berlaku di situ. Mereka ingin melakukan apa yang mereka lakukan di Granada, dan pembunuhan berlaku secara terbuka di Ternate dan sebagainya. Tetapi inilah ditentang habisan oleh umat Islam. Kita lihat Sultan Maluku telah berjaya untuk mengalahkan Portugis buat sementara. Dan begitu juga kita lihat Alfonso di Albuquerque ini dimuliakan di Lisbon dengan tugu yang sangat tinggi kerana kejayaannya untuk menghancurkan beberapa kerajaan kecil, kerajaan Islam di sebelah timur. Tuan-tuan, kita lihat kerajaan Maharaj. Kerajaan Maharaja ini berpusat di Luzon sekarang. Nama bumi Maharaja ini kerajaan Islam yang besar, dan mereka telah memeluk Islam sejak pada 1380. Kalau mereka isytiharkan bahawa Melaka memeluk Islam pada tahun 1400, maka di Filipina ataupun di Maharaj ini Islam sampai lebih awal. Itu catatan yang popular. Tetapi catatan yang awal bahawa di alam Melayu Islam telah sampai sangat awal. Dan di sini kita lihat Magellan yang diutus oleh utusan yang sama. Mereka datang untuk menghancurkan Islam. Dan Raja Islam yang bernama Lapu-Lapu telah berjuang dengan tenteranya membunuh Magellan. Dan kita lihat sekarang tiba giliran Sepanyol pula untuk menghancurkan Islam di pulau Islam yang terkenal. Dan mereka datang untuk menghancurkan Islam di Yak Menilah. Pada tahun yang lebih lewat 1565, Luzon telah ditawan oleh Sepanyol. Mereka memurtadkan, mereka membunuh umat Islam sebagaimana mereka membunuh di Granada. Dan mereka menamakan orang Islam di Filipina sebagai orang Moro. Mengambil nama yang sama dengan nama orang Sepanyol. Di Sepanyol mereka sebut Moorish, mereka sebut Morisco, mereka sebut Mos, dan mereka sebut orang Filipina sebagai Moro. Mos yang sama. Mereka tidak membezakan bangsa, asal ke agama, mereka panggil Mos, mereka panggil Moro. Dan umat Islam di Filipina yang dibunuh sebagaimana dibunuh di Granada. Saya belum membaca satu sejarah yang terperinci yang dilakukan oleh Sepanyol di Filipina sampai hari ini. Bagaimanakah mereka membunuh umat Islam di situ sehingga tidak ada umat Islam di Pulau Luzon. Mereka semuanya turun ke bawah ke Mindanao, dan sebagaimana yang berlaku di Granada, itulah yang dilakukan di Sepanyol, yang berlaku di Filipina. Umat Islam telah bertapak ataupun telah bertahan di Mindanao sampai hari ini. Gerakan Islam dilancarkan di Mindanao oleh bangsa Mos, oleh Moorish yang dipanggil Moro oleh Sepanyol. Moro itulah sebagai mereka tidak pernah membezakan umat Islam di Sepanyol ataupun umat Islam di sebelah timur. Tuan-tuan yang semati, inilah yang berlaku. Bahkan mereka ingin memurtadkan Islam. Bahkan kita lihat ada umat Islam yang dikristiankan oleh Sepanyol. Sebab itulah tujuan asal mereka datang ke sini. Walaupun mereka penuh dalam kapal mereka dengan rempah, mereka juga turut mereka berniaga rempah, tetapi tujuan mereka adalah untuk tujuan yang mereka di atas, untuk meneruskan perang salib yang ke-13. Tuan-tuan, Filipina telah bertukar menjadi negara Kristian. Maka Luzon telah hilang sama sekali identiti Islamnya. Dan sekarang kalau kita pergi, barulah ada masjid kembali, tetapi telah dimusnahkan oleh Sepanyol sehingga identiti Islam dan bandar utama kita, Yak Menilah, telah menjadi Manila dan penduduknya telah murtad sama sekali. Sayang sama sekali, tuan-tuan. Bangsa yang sama seperti kita telah dimurtadkan oleh Sepanyol dan tinggallah kenangan yang indah. Bagaimanakah mereka dimusnahkan oleh Sepanyol? Kita dapat bayangkan apa yang berlaku di Granada itu. Dan sekarang giliran Belanda. Belanda datang lebih lewat ke sebelah timur. Mereka juga mempunyai misi yang berbeza. Mereka memusuhi
Spanyol, tetapi mereka ingin mengembangkan Protestan. Dan kita lihat bagaimanakah perjuangan Yusuf Al-Khawati, ulama kita di Makassar, berjuang untuk menentang penjajah. Dan murid-muridnya, tentera Islam, yang kemudiannya dibawa oleh Belanda sampai ke Afrika Selatan. Dan Syekh Yusuf inilah yang menjadi idola, menjadi inspirasi kepada Mandela untuk membebaskan Afrika Selatan daripada pahaman apartheid yang dilakukan oleh Barat. Tuan-tuan, inilah perjuangan kita yang begitu lama. Dan kita lihat bagaimanakah Raja Haji mengumpulkan kapal. Tapi sayang, sejarah pengkhianatan berlaku lagi. Dan kata Raja Haji ketika dia syahid di Teluk Kapal, inilah tentera yang aku kumpul daripada seluruh umat Melayu. Tapi sayang, di antara umat Melayu ini, ada rupanya seperti Melayu, tapi hatinya hati Belanda yang menggunting dan lipatan. Dan Raja Haji kalah disebabkan tenteranya yang belok daripada belakang. Daripada depan, mereka berdepan dengan Belanda. Daripada belakang, mereka berdepan dengan tentera yang belot, yang telah makan suap, yang diberikan rasuah oleh Belanda. Biar aku kesorangan menentang Belanda. Biar dada aku pecah daripada depan, aku tidak akan undur, kata Raja Haji. Itulah dalam sejarah kita, sejarah perjuangan, sejarah pengkhianatan. Dan akhirnya Belanda menguasai alam Melayu. Mereka menguasai Melaka, mereka menguasai Jawa, mereka menguasai Sumatera. Dan apakah yang dilakukan oleh Belanda? Walaupun dia sangat rapat dengan Osmaniyah di barat, tetapi bila datang ke Jawa, dia menjadikan orang Jawa sebagai hamba abdi. Dan sejarah pengabdian orang Jawa oleh Belanda tertulis di barat. Tuan-tuan, kalau tahu bagaimanakah orang Jawa dijadikan hamba abdi oleh Belanda, jangan baca yang kita tulis, sebab kita tidak tulis sepenuhnya. Kita baca yang ditulis oleh umat Islam. Bagaimanakah Belanda yang sangat rapat dengan Osmaniyah, tiba-tiba apabila lepas ke timur, mereka menentang Osmaniyah. Jawa di bawah Osmaniyah ketika itu. Dan mereka membuka kedai kilang, mereka mengangkut pekerja-pekerja ini sebagai hamba abdi. Dan gambar ini menggambarkan bagaimanakah Belanda menjadikan monopoli dan brutaliti, keganasan dan kekayaan yang mereka jadikan orang Jawa sebagai hamba abdi. Ini barangkali tidak lengkap ditulis sebab kita tidak sanggup untuk menulis kejahatan dan apa yang dilakukan berbangsa kita. Dan tuan-tuan, akhir sekali kita lihat bagaimanakah orang Sumatera apabila dijajah oleh British ataupun dijajah oleh Belanda, di dalam mereka ada pengkhianat sama seperti Melaka. Dan tuan-tuan Keraton bersama dengan penjajah untuk menjajah bangsanya sendiri. Oleh sebab itu mereka akan menangkap siapa yang menentang Belanda. Ada petualang di sebalik belakang Belanda, ada petualang yang bersama dengan mereka, yang menjadikan rakyat hamba, rakyat sebagai abdi mereka. Oleh sebab itu, orang Sumatera menulis kisah cerita Anggur Cik Tunggal. Dalam cerita ini mereka mengatakan ada raja yang sangat zalim, namanya Raja Badurai Putih, maksudnya orang Belanda, yang datang ke negara Priaman, negara yang aman di Sumatera. Dan raja ini sangat-sangat rakus. Dikatanya gerahamnya 4 serumpun, segantang makan daging, 2 cupak lekat di giginya. Itulah kerakusan Belanda. Dan dia ingin mengambil 4 putri, putri Pinang Masak, putri Kasa Ambon, putri Nanah Emas, dan putri Gondam Gantosari. Mereka boleh mengambil 3 putri, tetapi mereka tidak boleh mengambil 1 putri lagi. Simbol mereka boleh mengambil kerajaan, mereka mengambil kekayaan, tetapi mereka tidak boleh mengambil jiwa yang merdeka. Itulah yang digambarkan dalam Anggur Cik Tunggal. Cerita dongeng yang benar, kata Hamka. Mereka ada saudara yang sangat-sangat sama-sama jahat, namanya Raja Patokah, Portugal, dan Raja Si Anggarai, Inggris. Anggarai dengan Patokah bersama dengan Bandurai menghancurkan negara Priaman. Itulah orang Melayu, tuan-tuan. Dia berkias. Apabila cerita dengan jelas, dia akan ditangkap oleh petualang yang bekerja untuk si Belanda. Dia akan menangkap siapa yang bercakap. Petualang di sebalik belakang Belanda, dan kita terpaksa menulis kisah cerita klasik, cerita dongeng, tapi dongeng yang benar. Tuan-tuan, kita teruskan sedikit lagi. Kita lihat, tuan-tuan, sekarang giliran British. Giliran
British untuk menjajah kita lagi. Bagaimanakah strategi mereka? Mereka menghantar pedagang-pedagang hamba mereka yang antaranya berbagai-bagai nama, namanya Francis Drake, yang dihantar oleh raja mereka untuk melihat apakah yang peluang untuk mereka hancurkan Islam di sebelah timur. Dan dia telah sampai ke Melaka. Dia menceritakan di sebelah sana ada negara yang sangat kecil, sangat makmur, tetapi awas, di situ telah ada Spanyol musuh kita. Oleh situ kita harus berhati-hati, kita boleh lakukan penjajahan, tetapi di sana telah ada Spanyol. Dan kemudian mereka datang untuk menceritakan bahawa kekayaan bumi ini, bumi yang mereka sebut sebagai bumi emas ini, sangat-sangat menawan hati British, dan mereka datang kemudiannya untuk penjajahan. Tuan-tuan, kita lihat di barat, Inggris dengan Spanyol berperang bertahun-tahun. Kemudian Prancis dengan Spanyol berperang bertahun-tahun. Kemudian Inggris dengan Prancis berperang bertahun-tahun. Sehingga sampai hari ini, tuan-tuan, kita jangan bercakap bahasa Inggris di Prancis, sebab orang Prancis akan marah kita sebab mereka sangat benci pada Inggris. Yang sayang pada Inggris adalah orang Malaya. Orang yang dijajah oleh British ini yang sayang pada British. Dan tuan-tuan, inilah rujukan kita. Dan British juga sebagaimana gangster, sebagaimana binatang buas yang sedang berperang di Eropah. Di antara British dengan Prancis, Prancis dengan Belanda, Belanda dengan Portugal. Dan inilah yang kemudiannya datang ke sebelah timur. Mereka mengatakan yang kuat itulah yang akan menang. Dan mereka datang ke sebelah timur. Tujuanlah untuk pencorakan hamba. Dan yang paling jahat ialah namanya adalah John Hawking. Dialah ejen kepada Queen Elizabeth yang pertama yang datang untuk mencari hamba dan dipasarkan hamba ke Eropah. Sedangkan Islam sedang berusaha untuk mengurangkan hamba. Sedangkan mereka mengembangkan hamba di Amerika, di England. Inilah dua orang yang paling kaya dunia ketika itu kerana mereka berniaga hamba. Mereka datang ke alam Melayu, mereka datang ke Afrika, mereka datang ke negara-negara yang kecil dan mereka menangkap dan masuk dalam kapal mereka dan jadikan hamba tebusan dibawa ke tanah-tanah yang mereka sebut sebagai tanah yang mereka temui. Sangat jahat, sama British sangat jahat, tuan-tuan. Dan dalam filem The Bounty, kapal yang membawa hamba di atas perintah Queen Elizabeth, dan inilah sejarah malang yang dicatatkan oleh England. Sebagaimana mereka membunuh umat Islam di Amerika, maka mereka sekarang melakukan perkara sama di sebelah timur. Dan mereka datang ke sebelah timur, Afrika dan Australia dan New Zealand. Mereka menangkap penduduk aslinya dengan rantai dan mereka bawa ke tempat-tempat tanah yang mereka sebut sebagai the new Foundland. Dan tuan-tuan, inilah gambar yang difilmkan. Bagaimanakah kejahatan British datang ke sebelah timur, datang ke Amerika, datang ke Australia. Selain dari mereka untuk bawa misi untuk mengkristiankan penduduk asli ini, mereka datang untuk membunuh orang Maori di Australia. Mereka datang, mereka terus membunuh. Dan tuan-tuan, kita heran apabila mereka sampai ke Perak, mereka tidak membunuh orang Perak terus. Mereka berunding. Sedangkan tujuan mereka lah untuk membunuh orang Perak. Sebagaimana mereka pergi ke Australia, mereka terus membunuh orang Australia. Dan bagaimana ke bumi Australia ini ditawan oleh mereka sehingga tahun 1424 mereka telah merantai orang Maori. Sebagaimana gambar ini, tuan-tuan, dilakukan oleh British. Bumi Maori ini kemudiannya ditawan oleh British dan mereka membawa orang mereka untuk menjadikan bumi Australia sebagai bumi mereka, bumi yang dirampas daripada penduduk yang sama bangsa dengan kita, iaitu bangsa Maori. Bangsa island ini, bangsa yang sama dengan kita, tuan-tuan. Dan mereka melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan yang dilakukan oleh British yang berlaku di Australia dan New Zealand sama seperti pembunuhan yang mereka lakukan di Amerika. Tapi sayang, orang Melayu sangat sayang pada British. Sampai hari ini. Dan kata Charles Darwin, the struggle for survival. Yang kuat menang, yang lemah akan mati. Ini tujuan teori evolusi ialah untuk penghambaan. Untuk menjustifikan bahawa British boleh menaluki orang yang lemah. Boleh membawa orang asli ini menjadi hamba sebab di atas prinsip struggle for survival. Dan inilah yang menerbitkan teori evolusi. Teori ini tak penting sama ada safety atau tidak, tapi yang pentingnya untuk menjustifikan penjajahan British ke atas Australia dan New Zealand. Dan apa yang mereka lakukan? Apabila Captain Cook telah sampai ke New Zealand, mereka membunuh orang Maori begitu ramai. Dan tuan-tuan,
Mereka ambil alih negara New Zealand seolah-olah tidak ada di situ orang asalnya. Dan inilah kejahatan British yang tidak ada taranya. Tetapi sayang, orang Melayu sangat sayang pada British. Mereka datang ke Perak untuk melakukan sama seperti mereka lakukan di Australia dan New Zealand. Tetapi nanti dulu, orang Perak ada senjata, nanti dulu. Kita tidak boleh pergi dengan plan A, kita lakukan plan B. Plan B kami datang untuk bersahabat dan untuk menasihat sultan. Akhirnya mereka jajah kita dan kata profesor kita tak pernah dijajah. Tuan-tuan, lihat sejarah British di Amerika. Bagaimana mereka membunuh Islam. Tengok sejarah British di India. Tengok sejarah British di Afrika. Sejarah British di New Zealand. Sejarah British di Australia. Kita dapat tahu apakah tujuan mereka datang ke Melaya semasa dulu. Dan ratusan tahun telah berlalu. Selama ini British mengatakan, kami tidak pernah membunuh. Kami datang untuk bawa kebaikan kepada mereka. Tetapi akhirnya mereka mengakui. Pada tahun 1999 lepas, Perdana Menteri Australia dengan segala sedih hatinya berlakon depan TV. Hari ini saya minta maaf kepada seluruh orang Maori yang kami bunuh begitu ramai ketika kami datang dulu. Maklumlah dulu masa itu kami tidak cerdik, kami masa itu jahiliah, dan saya minta maaf banyak-banyak. Marilah kita berpeluk-peluk hari ini, kita merapatkan saf kita, kata Perdana Menteri John Howard. Berlakon apabila dia membunuh jutaan umat Islam, membunuh orang asli, dan apabila habis orang asli, negara Australia dapat pada mereka dan mereka membuat satu upacara berpelukan bahawa kita sekarang bersatu kembali. Inilah drama yang mereka lakukan. Australia juga demikian. Dan kata orang asli, you are on stolen land. Sekarang Australia bumi kami. Kamu kembali. Kalau benar kamu minta maaf. Kalau kamu benar minta maaf, kamu keluar dari bumi kami. Australia bumi orang asli, tuan-tuan. Bukan bumi British. New Zealand dan Australia adalah bumi asal orang-orang Melayu yang disebut sebagai Maori, ialah satu bangsa dengan kita. DNA mereka sama dengan kita. Dan apabila diminta supaya British melakukan minta maaf sama seperti dilakukan oleh John Howard, British kata kami tidak akan minta maaf. Kami tidak pernah melakukan keburukan. Kami bawa kebaikan pada mereka. Our task is to civilize the world. Kami datang untuk bawa kemajuan. Kami datang ke sebuah negara, kami jadikan di negara itu ada sistem yang pemerintah yang indah, baik. Kami jadikan sistem JPA mereka, ada sistem mereka. Ada pejabat tanah kita diajar oleh British. Ada seorang pegawai tinggi kita, tuan-tuan. Saya bertemu di England. Dia mengatakan nasib baik British jajah kita sebab kita adalah sistem JPA kita terbaik di Asia Tenggara sebab British yang asaskan. Subhanallah. Dia nasib baik British jajah kita. Inilah yang pegawai yang dilatih oleh British untuk mengambil alih kemudiannya negara apabila British telah meninggalkan kita. Sedangkan di Australia mereka tidak ingin meminta maaf apabila mereka membunuh begitu ramai umat Islam ataupun orang asli di Afrika, di seluruh dunia. Mereka enggan minta maaf. Dia kata apakah Britain perlu minta maaf? Dan kami tidak perlu sebab kami bawa kebaikan, kata mereka. Dan apabila Prince Philip datang ke Amerika, ke Australia, ke New Zealand, dia beli pula orang asli. Dia kata kamu masih lagi membunuh antara satu sama lain. Dia menjadikan orang asli di Australia dan di New Zealand orang yang sangat rendah tarafnya. Dan inilah sikap British sampai hari ini, tuan-tuan. Dan kata mereka, cukuplah. British cukuplah. Berpura-pura mereka datang untuk membawa kebaikan kepada kami. Mereka lah yang membunuh datuk nenek moyang kami. Mereka lah yang membunuh ulama kita di Melaya. Mereka lah membunuh pejuang-pejuang kita di Melaya. Tetapi sebahagian besar orang kita bersama British. Sama seperti apabila Portugis berada di Melaka. Sama seperti apabila Portugis berada di India. Maka ada pengkhianat-pengkhianat yang bersama mereka. Dan apabila kita merdeka, mereka lah yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan. Dan betapa salahnya, betapa jauh kita daripada kebenaran sejarah. Dan saya serahkan kepada tuan-tuan untuk berfikir dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan akhir sekali, apakah yang mereka ingin capai? Teori domino telah berlaku dengan sempurnanya. Yang terakhir ialah jatuhkan kerajaan Islam yang terakhir, Osmaniyah. Apabila mereka boleh berperang satu sama lain, tetapi apabila mereka ingin menghancurkan Osmaniyah, mereka baru bersatu. British harus bersatu dengan Perancis, Perancis harus bersatu dengan Belanda, dan Spanyol, Portugal harus bersatu demi untuk menjatuhkan kerajaan Islam
terakhir Utsmaniyah. Dan apakah yang berlaku? Sekarang timbullah peranan Yahudi. Keluarga Rothschild mengatakan, kami sudah menguasai dunia akhirnya. Kami ada di Rusia, ialah anak kami. Di New Zealand, di Australia, di Switzerland, di Belanda, di Perancis, semuanya kami telah kontrol. Sekarang, kalau kami isytiharkan perang dunia, maka peperangan dunia adalah di tangan kami. Itulah yang disebut oleh Northern Rothschild. Tuan-tuan, keluarga Rothschild ini sangat kaya. Saya nak ceritakan bagaimanakah mereka kaya. Mereka lebih kaya daripada kerajaan Britain. Dan kerajaan Britain sentiasa meminjam duit daripada keluarga ini. Sebab keluarga ini lebih kaya daripada kerajaan Britain. Satu hari, namanya ialah adik kepada Northern, yang punya uang yang sangat banyak terletak dalam istananya. Satu bilik yang kedap udara. Tidak ada boleh bunyi sedikit pun. Satu hari dia masuk dalam bilik ini untuk melihat emas-emas, tongkok emasnya yang banyak, wang-wang yang banyak. Dia terkunci pintu daripada dalam dan tidak boleh keluar lagi. Dia menjerit, tidak siapa yang mendengar. Udara tidak boleh masuk sebab di situlah tempat simpanan uang yang besar. Akhirnya dia mati dalam bilik uang yang banyak tadi. Dialah keluarga Rothschild. Menggambarkan uang yang ada dipunyai oleh keluarga Rothschild ini. Satu seorang daripada adik-adik mereka sangat lebih kaya daripada kerajaan British. Dan mereka lah yang berpakat untuk mengisytiharkan perang dunia pertama. Mereka rasuah kerajaan British untuk isytiharkan perang dunia pertama, tujuanlah untuk menghancurkan Utsmaniyah. Dan dia mati, di tangannya tertulis, orang yang paling kaya di dunia, mati kelaparan. Dia terperangkap dalam bilik harta karunnya yang banyak di England, dan itu sejarah orang yang paling kaya di England, dan dialah keluarga Rothschild. Dan sekarang mereka telah berpakat dengan Wiseman, pemimpin Zionis, dan Perdana Menteri British ketika itu namanya David Lloyd George. Sekarang cari helah supaya kita dapat kalahkan Utsmaniyah. Dan apabila mereka berpakat seluruh Eropah untuk menghancurkan Islam, maka Jerman mengatakan, saya membantu Utsmaniyah. Jerman akan bersama Utsmaniyah sebab Jerman dibina oleh umat Islam satu masa dulu. Kami dibina oleh tamadun Islam satu masa dulu. Universiti Frankfurt kami dibina oleh umat Islam. Universiti Munich kami dibina oleh umat Islam. Dan sekarang kata Hitler ataupun kata Jerman, kami akan bersama dengan Utsmaniyah. Tuan-tuan, itulah sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Sebab tuan-tuan tengok Hollywood. Sedangkan hanya Jerman yang bersama dengan Turki Utsmaniyah. Tuan-tuan, itulah barangkali nasib Utsmaniyah. Dalam perang dunia pertama, Jerman dan Utsmaniyah telah kalah. Mereka bukan maksud Jerman, tapi maksudnya Utsmaniyah dan negara umat Islam dijajah satu persatu. Mereka isytiharkan perang dunia pertama ialah untuk menghancurkan Utsmaniyah. Maka bila hancur Utsmaniyah, maka lengkaplah teori domino mereka. Maka satu persatu negara umat Islam telah hancur dan akhirnya seluruh negara umat Islam terjajah. Saya tak tahu apabila adakah dalam dunia ini negara umat Islam yang tidak terjajah. Barangkali semua negara umat Islam terjajah selepas perang dunia pertama. Negara Utsmaniyah diambil alih oleh tentera Azab. Walaupun mereka bergaduh di Eropah, tetapi mereka berpakat untuk menghancurkan Islam, dan itulah yang berlaku dalam sejarah teori domino yang berlaku ke atas umat Islam. Dan negara-negara Islam di Timur Tengah Afrika telah jatuh satu demi satu kepada tentera Azab moden, dan begitu juga di negara Asia Tenggara. Kita satu persatu ditawan oleh Perancis, Kamboja dan Vietnam, dan Britain, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Mereka berpakat dengan Siam jika mereka berpakat untuk memberikan percuma petani kepada Siam, dan akhirnya kita umat Islam terjajah sebagai rentetan daripada sejarah yang panjang kejatuhan Granada, sedangkan anak muda kita hari ini tidak dapat melihat bahawa kejatuhan Granada itulah menyebabkan kejatuhan kita, dan kita dijajah satu persatu. Ada hubungan yang sangat rapat, dan sekarang kita sedang dimakan, dirantah oleh tentera barat. Ini gambarnya. Perancis, Belanda dan Spanyol sedang menghadapi hidangan yang enak. Hidangan itulah hidangan negara umat Islam. Sebagaimana yang disebut Rasulullah dalam hadis yang kita telah baca sebelum ini, ialah hampir-hampir kamu akan diurungi oleh seluruh umat daripada seluruh dunia. Dan sebagaimana mereka sedang menikmati makanan, maka mereka bertanya, apakah hari itu kita sedikit bilangannya? Wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak, hari itu kamunya sangat ramai, tetapi kamu tidak ada kekuatan seperti buih di lautan. Sebab musuh kamu tidak rasa takut sedikit pada kamu. Sebab kamu hari itu telah diberikan perasaan waham, yaitu kamu
cinta ke dunia dan kamu benci ke mati. Apabila kamu cinta ke dunia dan benci ke mati, kamu akan dimakan oleh seluruh umat dunia, dan kita dapat menyaksikan seluruh negara Islam telah dimakan oleh tentera azab akibat daripada permainan domino yang berlaku sejak daripada kejatuhan Granada. Itulah tuan-tuan untuk kita lihat sejarah malang kita. Tetapi sejarah malang ini harus kita tanam. Sebab inilah sejarah identitas kita. Sekarang kita berada di hujung perjalanan. Hari ini kita tidak ada negara Islam yang melindungi kita. Kita tidak ada khalifah yang melindungi kita. Kita bawa diri masing-masing dan kita tidak pernah identify apakah jenis negara kita, dan kita telah hilang jati diri. Dan ketika masa dulu kita ada Granada, kita ada Andalusia, kita ada Osmania yang membantu kita dari segi semua segi, termasuk menaungi negara kita. Sekarang kita tidak ada sama sekali, dan tidak ada satu pun negara Islam yang ada pelindung hari ini, dan mereka boleh makan kita bila masa. Sekarang kita pegang dada dalam lama. Apakah peranan kita apabila kita belajar sejarah malam negara kita, umat kita, dan kita sekarang berada di persimpangan, dan apa yang kita lakukan ini akan dinilai oleh generasi akan datang. Dan awas, pastikan kalau kita tidak boleh melakukan kebaikan, jangan sekali kita bersama dengan musuh Islam, dan kita akan dinilai oleh generasi akan datang. Lebih malang kalau kita dinilai oleh generasi turunan kita sendiri. Generasi kita sendiri, alangkah malangnya sejarah yang bakal kita akan catat nanti. Dan dengan kata itu saya minta maaf banyak-banyak ketelajuran saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum.